بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Yang dihormati dan dimuliakan Profesor Syahno, Datuk-Datuk, Prof, Ustaz, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan suratul Fatihah. Berkaitan dengan suratul Fatihah. Seperti mana yang tuan-tuan minta, jadi kita akan mulakan dengan bacaan surah Fatihah dan riwayat yang kita bacakan adalah riwayat Hafs. Riwayat Hafs daripada Asim. Riwayat Hafs an Asim, dan artinya kalau sebut riwayat Hafs an Asim adalah riwayat yang kita belajar kat Malaysia ni lah secara umum. Jadi kalau nak tahu riwayat tu betul, ialah perlu belajar menekuninya dengan guru-guru yang mahir. Dan kaedah yang kita belajar di Malaysia, kaedah hukum tajwid, sama hukum-hukum tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat huruf yang kita belajar, itulah dia riwayat Hafs. Cuma hari ini dan juga siri-siri kita untuk kita sampaikan pada kuliah ini dan tuan-tuan baca untuk dapatkan sanad ini adalah salah satu daripada sunnah umat dahulu. Mereka menyampaikan ilmu daripada Rasulullah SAW sampai kepada umat seterusnya atau kepada masyarakat seterusnya melalui lisan, dan masing-masing ada sanad. Sedangkan Al-Quran ni sebenarnya dia dah mutawatir. Mutawatir ni artinya sanad kita tak ada pun, orang dah tahu dah bacaan dia. Orang dah tahu dah memang betul begitulah bacaannya. Cuma kita menghidupkan salah satu daripada sunnah umat Islam, iaitu dengan adanya sanad. Jadi insyaAllah saya akan mulakan bacaan yang saya mampu, dan seperti yang saya sebut, bacaan saya bukan bacaan yang sempurna. Cuma saya akan bacakan riwayat Hafs dengan apa yang saya mampu. Kemudian kita akan pilih dan saya serahkan pada Prof Syahno lah, akan panggil nama nanti yang terpilih untuk baca pada hari ini, dan yang baca insyaAllah sebahagian akan kita berikan sanad yang saya terima daripada guru saya, Syekh Ibrahim Nur Saif, hafizahullah. InsyaAllah saya mulakan surah Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكيم مالك Putus Ustaz. نعبد وإياك نستعين. Hilang Ustaz. Tak. Ya? Tak masuk. Macam line tak bagus. Okey, balik sekarang. Hang dekat Ustaz Lagi je. lah ke soal dia? Okey, jadi saya ulang. Saya baca semula insyaAllah. Sila, boleh. Masih? Okey. Okey. Okey, insyaAllah. Okey, saya ulang balik insyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan riwayat Hafs yang saya terima daripada guru saya mana saya belajar, saya sebut yang saya bacakan di depan beliau. Sebenarnya kerana saya tidak telaki dengan beliau satu persatu, tapi oleh kerana masa yang terhad, jadi Syekh minta saya perdengarkan, kemudian Syekh membetulkan seperti saya ceritakan, saya sebutkan pada pertemuan yang lepas. Sebab itulah berbeza daripada ada seseorang yang memang duduk bertelaki betul, tentu mereka lebih sahabat-sahabat yang telaki dan belajar Al-Quran daripada guru-guru ini lebih mahir. Jadi saya sekadar kita belajar sama seperti tuan-tuan belajar di tempat kita, kemudian ketika di Madinah Munawwarah, walaupun saya bertelaki dengan beberapa orang syekh, tapi tak ada seorang syekh pun saya dapat tamatkan. Ramai yang tak dapat tamatkan tasmi' lah. Jadi itu secara umum. Tapi surah Fatihah, dan saya dapat riwayat surah Fatihah dan beberapa surah yang lain saya dapat secara khusus, mana saya baca dan diperdengarkan, dan riwayat berbakinya diberikan secara ijazah. Syekh mengijazahkan dengan menghukumkan bacaan yang umum tadi, kemudian mengijazahkan bacaan riwayat Hafs pada saya. InsyaAllah pada hari ini kita serah pada Prof. Syahno, pilih siapa yang boleh yang memperdengarkan. Tadi apa ni? Pak Li minta Ghazali tu. Okey. Raja Ghazali. Pak Li. Ke tidur tu? Macam tidur je. Tak apa. Ke cikgu lah. Cikgu dulu. Cikgu boleh? Tak buka mic tu. Mic tak buka cikgu. Dia padam kamera pula. Pada kamera pula. Silap. Tak dengar. Cikgu. Mic tak buka. Mulut je nampak. Buka tak? Buka tak? Buka. Start. Boleh. Baru buka dah. Okey, dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ustaz nak tegur di mana-mana yang Okey, masya-Allah bacaan baik. Cuma cuba ulang balik alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Al tu yang ada la tu. Tak boleh beranak. Lam kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. La dia. Ada. Apa ada tubik juga? Dia tak boleh la dia. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Betul, cantik. Baca sekali lagi kau nak sama tu. Ulang balik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Okey. Kat sini Maliki Yaumiddin. Sebenarnya bacaan betul lah, tak salah. Cuma kita tak perasan sebutan kita kadang-kadang lam tu ada bersambung dengan kaf sikit. Jadi bila kita sebut Malik, dia tak ada mak. Dia Maliki li tu tak sambung dengan kaf. Dia selalu memang sini akan jadi selalu pada bukan orang Melayu je. Kebanyakan orang baca surah Fatihah, jadi ada sikit bersambung antara lam dengan kaf sebabkan kita dah biasa dengar perkataan Malik. Malik jadi kita terbawa sebutan tu. Sebutan yang tepat kerana kasrah tu dibunyikan dengan penuh, Maliki Yaumiddin. Jadi li tu pastikan tak kena kaf. Liki tu bukan liki yau tapi Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tepat. Maliki yaumiddin. Yang kedua dah bunyi balik dah kena balik kaf. Mana liki. Dia bukan liki. Dia bukan liki. Dia liki kena ada ki tu. Liki tu kena bunyi jelas. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Cantik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, masya-Allah. Cantik. Baik, masya-Allah. Terima kasih. Sama-sama, insya-Allah. Cuma kalau kita ada suara panjang sikit sebab kat sini sekarang kita nak habiskan siratal ladzina sampai ad-dallin juga. So kita nak berhenti kat ad-dallin juga. Tapi kalau bacaan dalam solat ke, kalau bacaan sendiri ke, mana tanpa kita nak habiskan satu ayat, kita boleh berhenti kat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti situ. Situ ya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tapi kalau kita perasan kat dalam Quran, kadang-kadang aslinya boleh cetakkan ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada letak la situ. Dia kata jangan berhenti sebab riwayat tu riwayat Hafs tak berhenti situ. Dia kena sambung. Yang kita baca sekarang lah. Tapi dari segi hukum Al-Quran Al-Karim, hukum tajwid, kita tak terikat dengan satu mesti dengan satu riwayat. Walaupun kita baca satu riwayat, tapi hakikatnya hukum berhenti kat siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh. Ya. Maknanya malah ianya seperti yang kita bincangkan ialah makna yang dikatakan ayat yang tersendiri menurut pandangan qurra Madaniyah, qurra ahli Madinah. Jadi kalau kita bunyi kita baca, kita tahu ada dua cara baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sampai akhir. Satu putus waladdallin, satu cara bacaan. Cara bacaan kedua siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Kalau nafas kita kadang-kadang kita bukan nafas tak boleh, tapi oleh kerana kita tak ambil nafas cukup, kadang-kadang kita suara kita terputus. Jadi kita berhentilah kat situ lebih baik daripada kita nak habiskan juga dengan keadaan kita banyak lafaz-lafaz yang kita cepatkan menyebabkan hak-hak huruf tu kadang-kadang kita bukan tak boleh sebut. Kita nak kejarkan masa tersebut atau nak kejarkan nafas tu. Apa yang Cikgu Tuan Haji Cik Mat baca tadi tu memang alhamdulillah bacaan yang kira kata secara umumnya sempurna lah. Tadi ada beberapa dia betul kesalahan yang sama yang kesalahan saya juga. Dulu pun saya pun ditegur tempat yang sama. Lebih kurang. Tadi Ustaz tegur kat mana ya? Depan alhamdulillah
pertama kalimah alif lam. Dia punya la. La tu selalu kita punya. Mana kita sebut alham selalu tak perasan. Jadi cara sebutnya terus alhamdulillahi rabbil alamin. Tak payah Allah, jangan tarik dulu. Jangan tarik lidah kita. Terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Satu lagi itu Maliki yaumiddin. Maliki lik, kita bunyi lik bukan li. Maliki yaumiddin. Jadi li itu buka habis. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kadang-kadang kalau kita baca laju akan bunyi macam lik. Sebenarnya salah tak salah, tapi kita nak betulkan jangan tidak ada lahan. Itu tidak ada kesalahan walaupun sedikit. Itulah. Kalau dari segi hukum bacaan sah tak sah, sah. Sah tak sah. Bacaan bukan ada kesalahan yang menyebabkan tidak sah. Kesalahan yang sangat-sangat halus yang hanya untuk tujuan tahsin. Untuk membetulkan insya-Allah. Okey insya-Allah. Prof, ni saya tengok senarai saya ni. Tarik Prof, tarik. Maju. Okey, hayakumullah Prof. Barakallahu fiikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, barakallah. Bacaan baik, alhamdulillah. Cuma kita nak ingatkan seperti biasalah, kita tak perasan sedikit, kadang-kadang terbawa-bawa macam saya jugalah. Mana iya tu bila kita tekan dia mana iya dia masih terbuka, iyyaka na'budu wa iya. Biasa iya yang kedua tu kita nak tekan, dia jadi macam jim, macam ija. Dia tak ke jim tapi macam-macam. Jadi masih iya tu ada hidup. Mana kena masuk iya yang tasydid, dia tidak ada saktah itu, tak ada tempat berhenti. Dia mana iya, mana pastikan maksud i itu bukan i, dia tak mati. Dia iya, dia masih lagi hidup. Mana masih lagi hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan tapi jangan ada ruang untuk berhenti. Bacaan mana kalau yang Prof baca tadi, awal tu iya yang pertama tu alhamdulillah nampak ni. Yang kedua tu macam sikit ada ni tu biasa. Saya pun kadang-kadang baca selalu kalau baca betul-betul baca tahqiq dengar sendiri, saya pun selalu betulkan sendiri. Sebab ya bila kita nak tekan tasydid, tapi tasydid ya dia tidak menyebabkan adanya saktah, terhenti nafas atau suara. Dia masih hidup. Iyyaka na'budu, bukan ija, bukan tekan sampai bunyi macam ada jim, macam jim pula ke arah jim. Jadi dia masih hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, itu saja. Satu lagi ihdinas sirat. Kelihatannya Prof selalu duduk ke negara Arab ni atau dengar orang Arab baca. Betul dah. Bacaan betul. Dari segi Quran tak ada masalah, betul. Tapi dari segi untuk membetulkan lagi, itu betul-betul bukan bukan Yang kita bunyi hak tu, bunyikan hak tu. Dua tempat yang saya ni. Boleh ulang balik Prof? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Masih sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, boleh ulang kali kita ke? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kita ulang kesalahan yang sama. Boleh. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Masih lagi bunyi ija. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih bunyi. Yang kedua bunyi. Biasanya macam tu lah. Jadi bila kita tekan tu, dia Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cantik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibalik semula. Ustaz cakap cantik jadi balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kat tu kadang-kadang kita tersalah. Betul. Kita nak bunyikan hak, kadang-kadang terbawa alif tu tak jadi kasrah habis, tak jadi baris bawah habis, jadi Mana Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama tu betul. Yang kedua tu hak tu betul dah bunyi, tapi terbawa-bawa baris kasrah tu dia jadi macam imalah sikit. Dia kena betulkan betul-betul ihdinas sirah. Ihdinas siratal mustaqim. Tu dah jadi imalah. Dia kena betul. Ihdinas siratal mustaqim. Dia bukan baris dia Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan Prof yang akhir sekali kat An'am tu yang bacaan sebelum ni semua tepat. Tapi yang last tadi terbawa An'am. Dia ada nak juga. Dia An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Adik. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, masya-Allah. Cuma macam Sudais lah. Dia mula macam Sudais tadi. Okey, cantik. Jadi bacaan last tu untuk riwayat Hafs dia kena sambung, dia tak kena berhenti an'amta alaihim. Tapi untuk bacaan Quran maksud dia umum tak salah. Tapi untuk riwayat Hafs, anak-anak murid Hafs mengajarkan kepada anak muridnya dengan riwayat gurunya tak berhenti kat tengah. Sebab tu biasanya sampai sini kita diminta ambil nafas. Mana tarik, kalau orang baca jadi imam ni dia akan tarik nafas, ambil nafas cukup-cukup. Tapi alhamdulillah apa yang Prof baca awal tadi semua dah alhamdulillah. Jadi kita cukup 2 orang kot Prof ni insya-Allah. Cukup.
Ya. InsyaAllah, terima kasih kepada dua. InsyaAllah saya mengijazahkanlah apa yang sanad yang titip dari guru saya, Dr. Ibrahim Nur Saif kepada Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kalau di kalangan tuan-tuan yang dah saya ijazahkan nakkan senarai sanad secara full, nanti saya akan forwardkan, tunjukkan sanad secara full sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafs an Asim dan sehinggalah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Kita mula tadabbur kita insyaAllah. Dan tadabbur insyaAllah kita ambil balik, tengok balik nota yang oleh kerana sebahagian daripada kita dah beli buku, jadi kita syarah ikut turutan buku yang ada di situ, dan saya akan tambah ataupun slide ikut pada buku yang ada pada tuan-tuan, ataupun ada yang slide yang ada disediakan di, saya tak pasti sebenarnya dalam buku tu ada buku sampai ke? Ada yang buku dah sampai? Apa dia? Kitab ni. Kitab yang minggu lepas ada yang dah sampai? Ada yang sampai? Belum kot? Saya pun hanya tengok online je, saya tak dapat. Dia baru order je Ustaz, baru order je. Oh, okey. Oh, tak ada. Mana? Okay, kalau kita kita baca sama-sama yang ada kat slide ni lah. Saya yakin buku dia lebih panjang. Yang ada kat slide ni adalah ringkasannya untuk nota. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Surah Al-Fatihah. Seperti mana yang kita sebutkan, merupakan surah yang sangat-sangat detail. Surah yang mempunyai makna yang sangat detail, sangat mendalam, sangat penting, dan sebab itulah kita perlu, bila kita belajar tadabbur surah Fatihah ni, belajar berapa kali pun kita belajar, mesti ada ilmu baru yang kita dapat. Bila kita ulang balik sekalipun, kerana daripada klip yang sama, kita akan dapat temukan faedah-faedah yang lain. Okey, menurut susunan surah yang disebutkan oleh pengarang kita, saya tengok ini insyaAllah. Di buku dah ditulis oleh Ustaz Idrus Abidin. Menurut pada saya tengok di YouTube, beliau adalah master. Beliau ada master. Sekarang wallahualam dah adakah beliau dah buat PhD sebagainya, tapi tengok pada, saya tak kenal beliau secara peribadi, tapi tulisan beliau tulisan yang sangat bermanfaat dalam bab ini. Beliau mulakan dengan keutamaan surah Fatihah. Dan kata keutamaan ni, ini kita dah baca sebelum ni, jadi saya boleh terus ke depan. Mana hadis Abi Sa'id ibn Mu'alla radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law 'allimannaka suratan hiya a'zamu as-suwar fil Quran qabla an takhruja min al-masjid thumma akhadha bi yadi falamma arada an yakhruja faqultu lahu alam taqul law 'allimannaka suratan hiya a'zamu suratan fil Quran qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Maknanya Nabi pada satu hari beritahu pada Abi Sa'id ibn Mu'alla, kata aku akan ajar pada kamu satu surah yang paling agung dalam Quran. Jadi hiya a'zamu surah Quran. Ini yang jadi perbincangan. Dan kemudian Nabi kata, bila Nabi ajarkan, Nabi kata alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim. Oleh kerana hadis ni saya dah syarahkan sebelum ni, sebab tu saya baca dengan agak cepatlah. Kita masuk pada hadis yang kedua. Ini pun kita dah syarahkan. Jadi saya pun skip lagi untuk terus ke hadis ketiga. Hadis ketiga berkaitan dengan fadilat surah Fatihah. Okey. Hadis pertama cerita tentang Abu Sa'id bin Mu'alla, bila masuk masjid Nabi kata aku akan ajar kepada kamu surah yang paling agung. Bila habis nak keluar masjid je, Abi Sa'id beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi Tuhan kata nak ajarkan saya. Jadi Nabi pun sebut surah tu adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah surah As-Sab'ul Mathani, itulah surah Al-Quranul Azim yang Allah kurniakan kepada kita. Hadis yang kedua yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Fatihah,
ialah berkaitan dengan hadis Abu Hurairah. Daripada Ubay bin Ka'ab. Ini juga kita dah syarahkan. Abu Hurairah sahabat meriwayatkan daripada sahabat yang lain Ubay bin Ka'ab. Yang Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, ma anzalallahu azza wa jal fit Taurati wala fil Injil misla ummil Quran. Tidak ada satu ayat Quran yang Allah turunkan dalam Taurat dan Injil seperti ummil Quran, seperti surah Fatihah, iaitu ummul Quran, namanya ummul Quran. Wa hiya sab'ul mathani. Inilah dia sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wa hiya maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi masal, dan ayat surah Fatihah ini terbahagi dua, untukku dan untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang diminta. Ini pun saya tak syarahkan dengan detail. Kita terus ke depan. Seterusnya, ini ketiga. Hadis ni hadis yang saya tak syarahkan sebelum ni. An Ibn Abbas qala bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Jibril sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika di Madinah, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi. Beliau mendengar ada suara malaikat, mana suara malaikat yang turun dari atas. Fa rafa'a ra'sahu, maka Jibril pun angkat kepala. Ini ketika di Madinah. Faqala, dan Jibril berkata, hadza babun minas samai futihal yaum. Ini adalah pintu di langit yang dibuka pada hari ini. Lam yuftah qat illa al-yawm. Tidak pernah dibuka pada hari ini. Jadi bila tengok ke atas, Jibril tengok atas, ada pintu langit yang terbuka. Jibril kata, pintu ni tak pernah terbuka, tak pernah buka. Kecuali hari ini buka. Bila tengok ke atas lagi, fanazala minhu malak, maka malaikat turun dari pintu tersebut, daripada pintu langit. Faqala, maka Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ardi. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzal qat illa al-yawm. Malaikat ni pula tak pernah turun kecuali pada hari ini. Fasallam, maka malaikat pun bagi salam. Wa qala, dan malaikat beritahu, abshir, bergembiralah. Terimalah berita gembira. Binuraini, dengan dua nur, dua cahaya. Nurain, dua cahaya. Utitahuma, yang kamu diberinya. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Tidak ada seorang nabi sebelum kamu yang dikurniakan dengan dua cahaya ini. Apakah dua cahaya tersebut? Pertama, Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab, atau Fatihatul Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Wa khawatimu suratil Baqarah, dan penghujung surah Baqarah. Jadi dua nur yang Allah turunkan daripada satu pintu, daripada pintu langit yang khas ini adalah surah Fatihah dan penghujung surah Baqarah. Kalau disebutkan penghujung surah Baqarah, maknanya dua ayat akhir. Itu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai akhir. Dua ayat akhir Baqarah itu nama khawatim surah Baqarah. Sebahagian pada ulama berpandangan ianya bermula daripada mana tiga ayat akhir, mana bermula dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebab tu kita akan jumpa sebahagian pada imam baca bermula dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Mula dari situ. Sebahagian pada imam terus mula dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Dua-duanya ada pandangan ulama, tapi yang kuatnya, pandangan yang kuat yang dikatakan khawatim surah Baqarah yang Nabi namakan sebagai nurain, dua cahaya ni adalah bermula dengan dua ayat. Dua ayat, iaitu mula dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Jadi dua ni surah Baqarah, akhir surah Baqarah dan surah Fatihah mempunyai kelebihan yang besar yang tersendiri, dan inilah dia antara keagungan surah Fatihah. Surah Fatihah
adakah baru diturunkan pada hari ini ataupun sebelumnya dah diturunkan? Kaul yang mu'tamad, kaul yang jelas, surah Fatihah telah pun diturunkan sebelumnya. Sebab semua kita tahu bahawa surah Fatihah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Di Mekah sekalipun Nabi dah baca. Cuma pada hari ini, itu ketika Nabi di Madinah Munawwarah, Jibril duduk dengan Nabi. Sebab tu Jibril yang turunkan wahyu. Sekarang ni, malaikat yang turun ni siapa? Malaikat lain. Malaikat yang turun ni turun untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad tentang kelebihan surah Fatihah. Jadi, Jibril ada di bawah. Jadi semua, sebahagian daripada orang bila baca hadis ini sendiri, bila mereka fikir betul-betul, mereka kata Jibril yang turunkan wahyu ke malaikat yang turunkan wahyu? Sedangkan kita tahu bahawa mesti melalui Jibril. Jadi surah Fatihah telah turun pun di Makkah Al-Mukarramah. Dalam peristiwa ini, Jibril bersama dengan Nabi SAW, malaikat yang turun datang, malaikat bawa turun, buka pintu, jadi buka pintu tersebut, turun sampai kepada Nabi. Kelebihan surah Baqarah, kelebihan surah Baqarah dan surah Fatihah. Surah Fatihah dan akhir surah Baqarah. Jadi peristiwa ini bukan penurunan Al-Quranul Karim, ini qaul yang rajih. Sebahagian ulama dengan hadis ni mengatakan bahawa surah Fatihah adalah surah Madaniyah. Surah Madinah. Sebab apa? Hadis ni kata baru turun ketika di Madinah Munawwarah. Jadi kita tahu, bila kita belajar, kita kata surah Fatihah surah Makkiyah. Tapi ada pandangan ulama yang mengatakan surah Fatihah ni adalah surah Madaniyah. Itu surah yang diturunkan di Madinah. Dalilnya apa? Kerana mereka tengok hadis ni. Hadis ni berlaku ketika di Madinah Munawwarah. Okey. Sebab itulah bila kita baca dalam bab turun surah Fatihah, kadang-kadang dikatakan surah Fatihah Makkiyah, kadang-kadang kata Madaniyah. Kebanyakannya Makkiyah lah. Cuma kadang-kadang kita jumpa ada orang sebut Madaniyah atau dalam setengah kitab, jangan pelik sebab sebagai ulama berpandangan ianya surah Madaniyah kerana hadis ni. Kerana hadis ni jelas dia berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita belajar dalam ilmu ulum Quran, surah berkaitan dengan surah-surah, ada surah yang dinamakan Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan surah Madaniyah yang diturunkan selepas Nabi berhijrah. Dan ada surah yang sebahagian ulama namakan sebagai surah Makkiyah Madaniyah. Artinya diturunkan dua kali. Di Mekah diturunkan, di Madinah diturunkan. Makkiyah Madaniyah. Apa maknanya? Surah ni dah turun. Tapi malaikat turun lagi sekali sampaikan surah yang sama. Kerana fadilat-fadilat tertentu, kerana tujuan tertentu, maka surah-surah begini sebahagian ulama menamakannya sebagai surah Makkiyah Madaniyah. Surah tu surah dah ada diturunkan di Mekah, kemudian diturunkan sekali lagi di Madinah Munawwarah. Ini istilah dalam ilmu ulum Quran. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah, ada Makkiyah Madaniyah. Cuma yang masyhur kita cuma surah tu kita nak tahu surah Makkiyah ke Madaniyah, Mekah ke Madinah. Tapi jangan kita rasa terkejut bila ada sebahagian ulama kata surah ni surah Makkiyah Madaniyah. Dan sebahagian ulama kata kita tengok, kita buka mushaf, kita buka Quran kan. Tengok ke atas surah Makkiyah. Tiba-tiba bila belajar tafsir, belajar tadabbur, ada ustaz kata ayat ni ayat Madaniyah. Kita akan terkejut. Atas Makkiyah, kat bawah Madaniyah pula. Sebahagian pada surah ulama khilaf, adakah dia Makkiyah ataupun Madaniyah. So itulah dalam bab ini kita perlu tengok betul-betul, kita akan tengok pada dalil dan kita belajar detail, kita akan tahu kenapa ada ulama kata Makkiyah, kenapa kata ada Madaniyah. Kerana ada hadis yang boleh difahami bahawa ianya jadi Makkiyah ataupun Madaniyah. Okey. Yang penting kita tak detail lah. Kita terus pergi ke kelebihan seterusnya. Kelebihan seterusnya yang dalam surah Fatihah ialah sebagai doa penyembuh penyakit, ruqyah. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Dan peristiwa ini pun saya dah syarahkan, jadi saya terus pergi pada seterusnya. Ini 4 kelebihan yang disebutkan dalam kitab ini, dan kita hanya baca keseimbangan. Okey, yang ni yang saya nak fokus sekarang. Kandungan surah Al-Fatihah. Okay. Kandungan surah Al-Fatihah. Kalau kita lihat di sini, penulis membawa kita kepada susunan yang mudah untuk pemula untuk memahami surah Fatihah. Jadi beliau letakkan dalam surah Fatihah mengandungi 6 perkara. 6 perkara mengikut konteks yang beliau bincangkan. Jadi surah Fatihah ada diajarkan tauhid, bercerita tentang tauhid. Yang kedua cerita tentang kiamat. Ketiga cerita tentang ibadah. Keempat cerita tentang isti'anah. Kelima bercerita tentang mencari dan meminta hidayah. Dan yang keenam menghindari penyimpangan. Jadi tajuk ni bagi kalau contohlah Prof diminta untuk sampaikan tazkirah. Jadi kita kata surah Fatihah mengandungi 6 dengan susunan begitu. Ini salah satu cara. Jadi pada beliau kalau kita baca balik surah Fatihah bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai sini tauhid. Menurut cara penyusunan penulis sekarang. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ini berkaitan hari kiamat. Kemudian Iyyaka na'budu berkaitan dengan ibadah. Wa iyyaka nasta'in berkaitan dengan isti'anah, iaitu meminta tolong. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai sini mencari dan meminta hidayah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat. Okey, hujung sekali ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta dijauhkan daripada penyimpangan golongan al-maghdubi 'alaihim dan golongan ad-dallin. Golongan yang tahu tapi tak beramal, dan golongan yang beramal dalam kesesatan, beramal tanpa ilmu. Jadi di sini ada 6 tajuk utama yang disebutkan oleh penulis, dan saya cadangkan tuan-tuan, kalau tengok pada tajuk ni, baca surah Fatihah, kategorikan kat mana. Macam saya sebut tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, tauhid. Maliki Yaumiddin, kiamat. Okay. Kenapa beritahu tauhid dan kiamat? Kiamat ni tauhid ke tak tauhid ni? Kita belajar kiamat kat ilmu tauhid ke bukan? Tauhid. Kadang-kadang kita nampak kenapa tauhid dipecahkan? Asalnya sebab apa? Kenapa bila dalam pengkategorian ni kadang-kadang kita rasa macam ni tauhid ke bukan? Kenapa kiamat ni nama tauhid? Tauhid kan mengesakan Allah. Tauhid ni dia mengesakan Allah SWT. Tiba-tiba ilmu tauhid kita belajar tentang malaikat pula, tentang hari kiamat, tentang azab kubur sebagainya. Ini bukan masalah tauhid. Tentu ada istilah yang umum dari segi penggunaan term-term yang digunakan pakai. Asalnya tauhid adalah berkaitan dengan rukun iman yang pertama, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal istilah tauhid adalah berkaitan dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala berkaitan dengan hari kiamat, tentang malaikat, tentang azab kubur, tentang syurga, tentang neraka sebagainya, itu adalah berkaitan dengan sam'iyat. Mana sesuatu yang Nabi SAW sampaikan kepada kita berkaitan dengan alam, perkara-perkara yang kita nak sampaikan kepada kita berkaitan dengan urusan akidah kita. Sebab tu ikutkan pada penggunaan ilmu yang paling luas, yang lebih luas adalah ilmu akidah. Ilmu akidah ni berkaitan keyakinan kita terhadap perkara-perkara
keyakinan yang teguh yang ada dalam hati kita berkaitan dengan urusan-urusan ghaib, perkara-perkara ghaib. Jadi akidah ni ilmu yang luas. Antara cabang akidah yang pertama sekali adalah akidah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akidah berkaitan dengan Allah. Akidah berkaitan dengan Allah yang dituntut adalah tauhid. Namun oleh kerana yang paling penting dalam ilmu akidah adalah tauhid, maka ilmu akidah dikenali juga dengan ilmu tauhid. Mana dalam tajuk kita beriman dengan apa yang Allah sampaikan ni luas. Dia berkaitan, Allah sampaikan berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan kitab, berkaitan dengan nabi-nabi, berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir dan orang Islam di hari akhirat dan sebagainya. Beritanya banyak. Jadi semua berita-berita berkaitan dengan perkara ghaib dinamakan sebagai, dikategorikan dalam ilmu akidah. Bila kemudian, zaman kemudian ulama pisahkan. Mana ayat Quran kan banyak. Jadi kita nak kaji semua sekali, kita jadi banyak, terlalu banyak. Jadi ulama kategorikan, letakkan ayat-ayat berkaitan dengan urusan ghaib ni sebagai ilmu akidah dan mereka namakan sebagai ilmu sunnah pada peringkat awalnya. Jadi satu kategori. Bila dikaji pula tentang ayat-ayat akidah, nampak pecahan banyak pula, pecah lagi. Bila pecah lagi, jadi ilmu yang paling penting, paling utama dalam akidah adalah akidah berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tauhid. Untuk detail lagi, bila kaji berkaitan tauhid sahaja, akan didapati tauhid tu berkaitan dengan Allah ada tiga perkara yang diistilahkan sebagai tauhid, tiga serangka je lah. Itu juga kajian terhadap ayat Quranul Karim. Dia adalah kajian terhadap bentuk-bentuk ayat Quranul Karim yang akan dibincangkan nanti. InsyaAllah akan ada forum nanti, saya ada ni dalam perancangan lepas raya akan ada forum berkaitan dengan ada apa dengan tauhid tiga. InsyaAllah saya akan sharekan link kepada tuan-tuan untuk hadir dan dengar. Malah tuan-tuan boleh bertanya dalam forum tersebut. Sebab beberapa minggu yang lepas atau bulan lepas ada yang kemukakan seolah-olah tauhid tiga ni membawa masalah kepada masyarakat, mengkafirkan masyarakat. Ada orang cuba timbulkan dan saya bab ni sebab antara bab saya tegaslah kerana masalah ni berkaitan dengan masalah ayat Quran. Kita tak boleh nak menisbahkan perkara yang Quran sebut tu sebagai perkara yang menyesatkan ataupun mengkafirkan sebagainya. Itu yang akan dibincangkan nanti. Okey. Balik semula kepada surah Fatihah. Jadi surah Fatihah cerita tentang tauhid, iaitu urusan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, Malik tu Allah, tapi Yaumiddin adalah hari akhirat, iaitu berkaitan dengan urusan akidah. Iyyaka na'bud, ibadah. Iyyaka nasta'in, isti'anah, memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, minta diberikan hidayah. Okey, ini adalah isi kandungan secara umum. Kemudian penulis detailkan. Secara zahirnya penulis, iaitu siapa nama penulis tadi? Penulis kitab kita cenderung kepada pandangan bahawa surah Fatihah juga bermula dengan Alhamdulillah. Ini yang saya nampak daripada penulisan beliau. Ketika beliau mendetailkan, beliau mula dengan Alhamdulillah. Dan juga bukan beliau saja, ramai di kalangan penulis-penulis, ramai di kalangan orang-orang yang mengajarkan surah Fatihah, mereka bincangkan, terutama di dunia Arab, cenderung pada pandangan ini, iaitu surah Fatihah bermula dengan Alhamdulillah dengan dalil yang kita bincangkan sebelum ini. Okey, sekarang kita berdetail. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita detailkan satu ayat. Dan sebelum masuk sini, saya tanya sekali imbas. Saya tak tahu sudah sebut ke belum, kalau saya lupa. Surah Fatihah berapa ayat? 7. Berapa perkataan? Itu saya belum tanya rasanya.
Berapa perkataan surah Fatihah? Tak nak kira. Tak nak kira. Kalau kita kira, okey, kita kira sama-sama. Buka Quran jap, buka mushaf jap. Kita kira perkataan surah Fatihah. Kenapa saya buat begini? Pastikan tiap-tiap patah perkataan kita tahu makna dia. Di surah Fatihah, kita mula bab belajar, kita mula dengan bismillah. Sebab bismillah kita kira ayat pertama. Jadi kalau kita kira mula dengan bismillah, okey. Bismillahirrahmanirrahim ada 4 perkataan. Perkataan saya kira dengan bismi satu perkataan. Ya Allah majrur kira satu perkataan. Allah 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Okey. Alhamdu 5. Lillahi 6. Rabbi 7. Al-Alamin 8. Ar-Rahman 9. Ar-Rahim 10. Malik 11. Yaumiddin 12. Iyyaka 13. Na'bud 14. Wa iyyaka 15. Nasta'in 16. Ihdina 17. As-sirat 18. Al-mustaqim 19. Sirat 20. Alladzina 21. An'amta 22. Alaihim 23. Ghairi 24. Al-maghdub 25. Alaihim 26. Saya tinggal satu. Salah kira. Okey. Kita kira sama-sama ada tertinggal ni. Dia ada 29 perkataan. Ulang balik. Bismi 1, Allah 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Okey, 4. Alhamdu 5. Lillah 6. Rabbi 7. Alamin 8. Okey, saya baca contoh kira boleh? Okey. Ar-Rahman 9. Ar-Rahim 10. Malik 11. Yaumi 12. Ad-Din 13. Iyyaka 14. Na'budu 15. wa iyyaka 16. Nasta'in 17. Ihdina 18. As-sirat 19. Al-mustaqim 20. Sirat 21. Alladzina 22. An'amta 23. Alaihim 24. Ghairi 25. Al-maghdub 26. Alaihim 27. Wala 28. Ad-Dallin. 29. Okey, jumpa 29 betul. Mungkin Yaumiddin saya kira satu tadi. Okay, cara kira ni ulama berbeza-beza. Tapi selalu kita akan jumpa bila orang tanya surah Fatihah ada berapa perkataan, jawabnya 29. Tiba-tiba ada orang kata, salah. Dia kata, bukan 29. Kalau dia kata salah, cepat-cepat tukar. Kata 25. Sebab apa? Sebab sebahagian pandangan mengatakan bermula dengan Bismillah. Sebahagian kata bermula dengan Alhamdulillah. Kalau perkataan Bismillahirrahmanirrahim ada 4 perkataan. Kalau tak masuk Bismillah, ada 25 perkataan. Tiap-tiap patah perkataan yang wujud dalam surah Fatihah adalah perkataan-perkataan penting dan utama. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, jelaslah Bismillah dengan nama Allah, dengan bermulakan dengan nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua perkara yang paling mulia, paling agung. Alhamdu, ibadah yang paling agung. Itu yang kita syarahkan, kita akan syarahkan. Itu yang tujuan saya kira balik ni sekarang. Alhamdu adalah ibadah yang paling agung.
paling umum, paling agung adalah ibadah alhamdu. Kenapa alhamdu adalah ibadah yang paling agung? Iaitu memuji dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ibadah yang lain adalah termasuk dalam kategori alhamdu. Malah kita takkan mampu beribadah pada Allah kecuali dengan melakukan alhamdu. Hatta kita berdoa kepada Allah dengan alhamdu. Contoh kita tu, macam mana nak tasbih pada Allah? Nak sucikan Allah. Macam mana kita nak sucikan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Maha Suci. Tapi dia katakan sucikan Allah. Artinya fasabbih. Sucikan Allah. Macam mana? Bihamdi rabbik. Sucikan Allah dengan puji Tuhanmu. Kalau kita cuci kereta dengan Clorox. Mana cuci kereta? Cuci lantai dengan Clorox. Cuci kereta dengan sabun contoh. Memang kereta tu kotor, memang lantai tu kotor, dibersihkan. Allah Subhanahu Wa Taala ketika dikatakan sucikanlah Allah, bukan bererti Allah Subhanahu memberi sifat kekurangan, tidak. Allah Subhanahu Maha Suci. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sempurna. Jadi cara kita sucikan adalah dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau nak sucikan Allah, mesti dengan bihamdi rabbik, dengan puji Tuhanmu. Jadi tasbih sebahagian daripada tahmid. Ketika kita takbir, itu juga tahmid, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah apa sekalipun zikir yang kita baca, mesti puji Allah. Dia kembali kepada alhamdu. Bab kita bincang tentang tauhid, tentang Allah, puji Allah. Cerita tentang malaikat, kita cerita malaikat, puji Allah ke puji malaikat? Ya Allah. Ya Allah. Contohnya, yang turunkan hujan siapa? Allah. Allah. Yang tugas turunkan hujan? Malaikat. Ada malaikat. Malaikat siapa? Malaikat rahmat. Malaikat siapa? Namanya? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat, ramai. Bab turunkan hujan secara spesifik. Mikail. Mikail. Okay? Mikail. Mikail turunkan hujan, tugasnya. Jelas? Tapi kalau kita nak doa pada Allah, minta supaya turunkan hujan, minta dengan Mikail ke minta dengan Allah? Allah. Allah. Dengan Allah. Itu nama tauhid. Kita belajar, bila belajar malaikat, ada malaikat yang turunkan hujan. Ada malaikat yang mematikan, mana yang tarik nyawa. Malaikat maut, malakul maut. Biasa terkenal dengan nama Israel. Israel tak sabit dalam hadis, tak sabit asar, tapi sabit daripada berita Bani Israel. Sebagian ulama terima, sebagian ulama tidak terima nama tersebut. Jadi Israel. Tak apa, mana ada pandangan ulama. Yang penting nama yang disepakatkan malakul maut. Itu malakul maut yang Allah namakan dalam Quranul Karim. Okey. Ataupun dalam hadis Nabi SAW. Ada malaikat turunkan hujan. Tapi ketika kita nak doa supaya diturunkan hujan, kita tak minta pada malaikat. Kita minta dengan Allah. Malaikat maut yang mencabut nyawa, nak panjang umur, minta dengan siapa? Allah. Tak dengan Allah. Artinya, kita belajar tentang tugas malaikat bukan menjadikan kita menghambakan diri kepada malaikat. Tidak. Tentulah percaya pada malaikat termasuk bab akidah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kaitan dengan tauhid, sebab tu ilmu akidah dan ilmu tauhid. Hakikatnya kita beriman, belajar tentang malaikat ialah kita membenarkan berita-berita yang datang daripada Allah dan kita makin meyakini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tauhid tak boleh keluar daripada lingkungan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu tauhid. Jadi kalau orang datang ajar, saya bab ni saya banyak tegas. Ada sebahagian pada ustaz-ustaz sekarang ajar minta kepada siapa, Nabi Khidir ke siapa, Mulkan apa sebut, Mulkan bin apa dia, seru nama. Kalau ada kesusahan minta pada Khidir. Kita kata Khidir, tugas Khidir jaga alam pun tak sabit. Khidir hidup lagi ke tidak pun tak sabit. Tak hidup lah, mana mati. Tugas Khidir yang tak jelas berkaitan dengan alam ataupun kita kata memang tak sabit,
dah lah tak sabit. Tiba-tiba diminta bahawa Khidir ni kononnya jaga urusan berkaitan dengan laut dan sebagainya. Kemudian diceritakan bahawa Khidir ni begini dan begitu. Akhir sekali bila ada masalah besar minta Khidir. Seru nama Khidir. Nabi Khadir lah. Sebenarnya Khadir. Ini satu cerita tentang nampak macam agungkan Nabi. Nampak macam ni. Tapi hakikatnya dia lari daripada konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam walaupun katalah kalau dia bawakan bukti ke dalil mengatakan bahawa memang Khidir Allah bagikan tugas jaga urusan dunia. Tetap ketika berdoa, ketika meminta bukan pada Khidir. Minta dengan Allah. Ini perkara yang sangat-sangat penting ditekankan. Dan kenapa saya tegaskan benda ni? Benda ni dah diajarkan pada masyarakat sekarang ni. Oleh kerana bercakap tu, titlenya dipanggil sebagai Tuan Guru dan sebagainya. Menyebabkan ramai di kalangan orang awam, bila berdoa ada masalah, bukan lagi menuju pada Allah, angkat tangan, minta pada Ya Allah dan sebagainya. Pergi kepada, panggil nama, ada orang ajar panggil nama Syekh Abdul Qadir Jadani lah, ada yang ajar panggil kepada Khidir lah, ada ajar panggil pada Nabi Ilyas lah, ada petua panggil pada Nabi Sulaiman lah dan sebagainya. Ini semua satu kesilapan. Walaupun kita yakin bahawa malaikat Jibril yang turunkan wahyu, malaikat tugasnya, malaikat Mikail yang turunkan hujan, malakul maut yang mematikan, malaikat Munkar dan Nakir yang mengazab kubur. Tapi nak selamat azab kubur bukan minta malaikat. Nak umur panjang bukan minta dengan malaikat. Nak hujan, Allah turunkan hujan, nak diturunkan hujan bukan minta dengan Allah. Sama juga dalam bab syafaat. Bab syafaat. Syafaat di hari kiamat, siapa yang kasih? Nabi Muhammad, syafaat orang soleh, syafaat anak-anak, syafaat. Tapi semua ni takkan berlaku, syafaat takkan berlaku kecuali dengan izin Allah. Allah yang menerima syafaat tersebut, terima. Nabi minta izin dengan Allah, Allah benarkan, kemudian Nabi tetapkan siapa yang Nabi nak bagi syafaat, Allah izinkan, kemudian barulah terjadi syafaat. Jadi ketika nak minta syafaat, bukan pergi minta dengan Nabi. Ini satu perkara yang kita kena tegaskan betul-betul bab tauhid. Ada orang bila kita kata jangan minta syafaat dengan Nabi, mengamuk dia kata, tak sayangkan Rasul, menafikan syafaat. Bukan menafikan syafaat, bukan tak sayangkan Rasul. Tapi cara yang betul nak minta syafaat adalah minta dengan Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah padaku syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara pergi bercakap, berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ditegur perkara ini, orang jadi mengamuk, melenting, cakap orang tegur dia Wahabi lah, menafikan syafaat, tolak, tak terima syafaat, tak cinta pada Nabi. Hakikatnya yang disampaikan itu berbeza. Dan saya cakap benda ni sebab apa? Saya pernah kena. Saya kata, pergi kat kubur Nabi, bagi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kat Madinah lah, kita belajar Madinah. Bagi salam dengan Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas bagi salam, kita berlalu. Kalau nak ambil ambil pandangan bahawa berdoa hadap kiblat, minta dengan Allah. Kerana apa? Ketika itu hati kita sedang tenang, minta dengan Allah, hadap kiblat. Jangan hadap kubur. Ada orang kata, ni datang ni, halang orang. Ingat kita sembah Nabi ke? Kita minta Nabi, kita bercakap Nabi, Nabi dengar lagi, Nabi hidup lagi. Macam-macam hujah dengan emosi. Hakikatnya, dalam bab meminta, hanya meminta dengan Allah. Bab meminta. Kecuali dalam bab urusan-urusan yang ada kelonggaran kepada kita untuk kita meminta kepada selain Allah. Iaitu bab bila akal kita mampu mencapainya, bab urusan dunia. Urusan dunia yang mampu dilakukan oleh makhluk. Contohnya apa? Kita nak vaksin. Nak selamat corona, kita pergi vaksin. Kita pergi minta doktor cocokkan. Tak salah. Sebab apa? Ianya berkaitan dengan urusan mengambil asbab. Mengambil asbab artinya kita berusaha melakukan perkara
yang Allah SWT memang jadikan ianya sebagai asbab atau dipanggil sebagai mengkaji sunnatullah. Mengkaji sunnatullah, perintah Allah. Kita masuk hutan, kita lapar. Jadi kita pun dengan pengalaman kita dengan sunnatullah, kita tahu pucuk pokok ni boleh makan. Walaupun kita tak kenal pokok apa, tapi pucuk insya-Allah. Kalau pokok uduri sekalipun dia tak mabuk contoh. Pucuk dia. Ni ilmu saya dapat daripada mak saya. Mak saya kata kalau sesat kat hutan kat mana-mana sekali, kalau tak ada makanan, tengok pucuk dia. Pucuk tu dia tidak memabukkan walaupun daripada pokok-pokok yang ni. Dia rebus makan. Jadi jangan ambil daun tua, mungkin mengandungi racun. Tapi kalau pucuk saja, wallahualam lah, tu yang mak saya beritahu. Saya pun tak pernah sesat lagi dalam hutan. Tapi kalau terpaksa pilih, jangan pandai-pandai pilih mana-mana pokok kecuali kalau kita kenal. Kalau tak kenal, ambillah pucuk yang kita rasa sesuai. Ini ilmu berdasarkan berpengalaman. Mak saya. Kenapa pengalaman? Saya percaya sebab mak saya, orang Campa, orang Kemoja duduk dalam masa Pol Pot, dia kata tak ada makanan, dia orang memang pergi cari pucuk. Jadi dia tahu pengalaman dia hidup selama 4 tahun dalam peperangan tak ada makan. Jadi macam mana cari makan? Dengan cara pilih pucuk. Jadi saya dapat ilmu yang daripada pengalaman. Jadi daripada pengalaman jadi ilmu sunnatullah sama ada melalui pengalaman yang tidak direkodkan atau pengalaman yang direkodkan yang dibuktikan dengan ilmu sains. Tak ada masalah. Tapi kalau minta tolongan makhluk, urusan yang makhluk tak ada masuk campur atau tak mampu, dia jatuh jadi syirik. Contohnya, pergi minta kepada kubur untuk bagikan saya anak. Untuk lahirkan anak atau minta hidayah, minta suatu perkara yang lain. Okey. Balik kepada tajuk kita. Alhamdulillah adalah ibadah yang paling agung. Kita belajarlah bab apa sekalipun yang dinamakan sebagai ibadat dikembali kepada mengagungkan Allah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar tentang malaikat pun kita tetap puji Allah. Belajar tentang Rasul pun puji Allah. Kita belajar tentang Quran, jumpa mukjizat-mukjizat yang banyak Al-Quranul Karim. Penemuan demi penemuan. Jangan sampai jumpa penemuan terlupa Allah. Ni yang berlaku pada saintis-saintis. Jumpa satu penemuan sekali lama-lama, Tuhan mana? Tuhan tak ada. Last sekali. Jadi kita belajar, semua yang kita belajar dalam ilmu lain mesti kembali kepada Alhamdulillah. Iaitu kita tetap memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb kepada seluruh alam. Kajilah alam macam mana sekalipun, kembali kepada Alhamdulillah. Kajilah virus corona tu detail-detail semua sekali. Kita akan Alhamdulillah. Allah Maha Suci, segala puji bagi Allah yang mencipta corona ini. Dengan cukup unik. Kajilah tentang diri kita. Tentang mata kita. Hujung sekali, Alhamdulillah. Allah, segala puji bagi Allah yang mencipta ini. Kajilah ilmu astronomi. Tengok semua galaksi yang ada. Semua bintang-bintang yang ada. Alhamdulillah. Sebab itulah Alhamdulillah adalah ibadah yang paling agung. Hatta tatkala kita menerima musibah, ramai sekarang yang keluarganya ada yang ada dalam masih lagi di ICU, kawan-kawan yang meninggal. Saya dulu masa awal-awal kita dengar macam jauh je. Saya cuba kenal seorang je pakcik meninggal yang saya kenal. Sekarang ni abang kawan saya, sekarang dah banyak lah selama di Selangor ni. Ramai orang yang kita kenal meninggal kerana corona. Okay. Jadi ini musibah. Walaupun tak kenal dekat keluarga kita, tapi satu perkara musibah. Bila kita dengar berkaitan perkara ni, selepas kita bacakan doa sebagainya, kita baca Alhamdulillah ala kulli hal. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah dalam tiap-tiap keadaan. Walaupun ketika musibah, tetap Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ni semua amal ibadah pada semua tempat, semua keadaan akan kembali kepada Alhamdulillah. Sebab tu Allah SWT memulakan kalimah Al-Quranul Karim dengan Alhamdulillah. Kerana ia adalah amal ibadah yang paling umum, paling luas dan paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca apa sekalipun termasuk Alhamdulillah dengan makna umum. Tapi secara makna spesifik, Alhamdulillah maknanya Alhamdulillah. Maknanya segala puji bagi Allah. Mana bab kalimah Alhamdulillah. Kalau kata tasbih apa? Tasbih itu Subhanallah. Takbir apa? Allahu Akbar. Solat tu macam mana?
bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Itu semua tarikh sendiri. Tapi keseluruhannya digabungkan semua amal ibadat, semua sekali termasuk dalam alhamdu. Syukur. Syukur kepada Allah. Alhamdu juga. Tapi beza syukur dengan alhamdu. Syukur ketika kita terima nikmat. Alhamdulillah dapat anak, syukur dapat anak. Alhamdulillah naik pangkat, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau accident, syukur accident. Marah orang. Syukur accident. Tapi kata kalau accident, alhamdulillah selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah atas semua keadaan. Alhamdulillah dia termasuk syukur. Tak semua syukur adalah alhamdu. Dan alhamdu umum. Tak semestinya alhamdu mesti syukur. Okey. Daripada 29 perkataan yang kita sebut tadi, semua perkataan-perkataan ini mewakili perkara-perkara yang utama. Alhamdu, ibadah yang paling agung. Lillahi, lafaz yang paling agung. Allah. Rabbil alamin, Rabb adalah kalimah-kalimah nama yang paling agung berkaitan dengan ta'alluq dengan makhluk. Al-alamin, makhluk-makhluk. Kalimah yang paling umum yang mewakili selain Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut Rabbil Alamin, ini asas pada tauhid. Dan inilah dia asas pada penolakan kepada semua golongan etis yang tidak percaya kepada Allah, Rabbil Alamin. Ar-Rahman, nama yang paling agung berkaitan dengan sifat Allah. Ar-Rahim, nama yang paling agung berkaitan dengan hidayah Allah ataupun nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Malik, Raja, nama yang paling gagah. Yaumiddin, hari pembalasan, hari yang paling besar. Yaumun azim, Yaumuddin, hari yang paling agung. Iyyaka na'bud, hanya pada kau kami sembah. Inilah hak yang paling agung, hak Allah. Iyyaka nasta'in, merupakan hak hamba yang paling utama. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kenakan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini doa yang paling agung. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat. Ini adalah golongan yang paling agung, paling utama yang perlu kita ikut. Ghairil maghdubi alaihim, ini golongan yang paling jahat yang perlu kita jauh. Waladhdallin, juga golongan yang sesat yang perlu kita jauhi. Jadi manusia sesat ni dua cara, sama ada al-maghdub atau al-dhalin, akan kita syarahkan. Jadi dalam surah Fatihah tak ada satu perkataan pun yang Allah sebutkan kecuali yang paling agung, yang paling utama. Okey, sekarang kita fokuskan kepada kalimah alhamdu. Apa erti alhamdu? Macam mana cara ulama tafsirkan alhamdu? Ulama Islam tak tafsirkan ikut kefahaman akalnya semata-mata. Tatkala mereka jumpa satu perkataan atau satu ayat Al-Quranul Karim, proses pertama yang mereka lakukan adalah kumpulkan ayat-ayat yang mensyarahkannya daripada ayat Quran yang lain. Ini yang dilakukan oleh penulis sekarang. Ketika nak syarahkan Alhamdulillahirabbil alamin, nak fahamkan makna Alhamdulillahirabbil alamin, caranya adalah pergi cari ayat Quran yang menyebutkan kalimah alhamdu. Kalau kita kaji berkaitan surah Al-Hamd dengan kalimah alhamdu Al-Quranul Karim, kita akan dapat makna yang sebenar dalam kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penulis ini bawakan beberapa ayat. Ayat pertama, ayat surah Ar-Rum. Disebutkan sini, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Surah Ar-Rum ayat 18. Ayat sebelumnya fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Dan bagi Allah, walahu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala, baginya alhamdu, segala puji. Fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Maknanya apa? Allah dipuji di langit dan di bumi. Malaikat memuji Allah, di bumi semua makhluk puji Allah Subhanahu wa taala. Yang tak puji Allah ni siapa? Apabila makhluk Allah berikan kepada dia pilihan, itu manusia. Selain manusia, semua mereka ni puji dan puji Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah bagi pilihan.
adanya ikhtiar. Sebahagian mereka jadi mukmin, sebahagian jadi kafir. Ya? Sebab itulah ada orang yang tak faham, dia kata, kenapa Allah tak jadikan semua baik? Kenapa tak semua masuk syurga? Kenapa tak semua masuk baik? Allah dah cipta dah malaikat, semua sekali baik. Ada orang bila mereka nak bantah, ketika nak bantah tentang oleh kerana jahil dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala, seolah Allah tak mampu untuk ciptakan semua jadi baik. Hakikatnya Allah dah jadikan malaikat yang jumlah begitu banyak, semua sekali puji Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya baik, semuanya taat. Tapi memang Allah nak jadikan jin dan manusia ni, Allah nak uji dua makhluk ni. Betul? Allah SWT ketika nak ceritakan tentang Alhamdu, siapa yang puji Allah? Yang di langit dan di bumi secara keseluruhannya memuji Allah SWT. Apa makna Alhamdu, memuji? Tak dinamakan Alhamdu kecuali pujian tersebut memenuhi dua syarat. Syarat pertama, yang memuji daripada hati yang penuh membesarkan, iaitu mentakzimkan. Puji betul-betul. Contohnya, kalaulah Prof puji saya, Prof Syahna puji saja, Masya Allah Syafiq tinggi orangnya, baik gitu. Jika dalam hati tersebut, tinggi apa? Duduk sebelah aku pun rendah pendek pada aku. Nanti kan, dalam hati dekat luar, Masya Allah tinggi, ataupun dekat, Masya Allah bestnya kelah hari ni. Dalam hati dekat, boringnya hari ni, ngantuk je dah. tapi mulut cakap, Masya Allah bestnya, contoh. Ini tak kira Alhamdu. Dalam bahasa tak dinamakan sebagai Alhamdu. Alhamdu, syarat pertama, apa yang disebut adalah yang keluar daripada hati yang mengagungkan. Betul-betul kata-kata yang keluar daripada hati. Ini syarat pertama. Yang dalam bahasa nak dinamakan sebagai Alhamdu. Yang kedua, yang dipuji memiliki sifat yang dipuji tersebut. Layak dipuji. Baru nama Alhamdu. Jadi kalau orang yang betul-betul obses pada orang, Masya Allah dia ni baiknya, padahal yang dipuji tu, yang dia seronok, yang dipuji tu memang penyangak, yang berlakon jadi baik. Dia tak jadi Alhamdu. Alhamdu ni, dia mesti memiliki kalimah hamdu, kalimah pujian, mesti ada syarat. Syarat pertama, datang daripada ta'zimkan Allah SWT. Syarat kedua, yang dipuji itu layak menerima pujian tersebut atau memang memiliki sifat yang dipuji tersebut. Itu nama Alhamdu. Jadi disebut walahul hamdu fis samawati wal ard. Allah dipuji dan di langit dan di bumi. Menunjukkan apa? Allah Subhanahu Tuhan yang maha sempurna. Makhluk yang di langit siapa? Malaikat-malaikat yang begitu banyak. Puji Allah dengan pelbagai pujian. Pujian tersebut memang malaikat mentakzimkan Allah dan Allah layak menerima pujian tersebut. Kebesaran Allah. Walahul hamdu fis samawati wal ard. Lepas tu bila mereka puji Allah berlaku sekali ke tak sekali, paling kalau tuan-tuan nak puji saya pun masa kat kelas ni. Terima kasih Ustaz, Masya Allah, kelas bermanfaat, kelas baik, semua gini. Puji. Habis pada tu? Habislah. Balik semula buat kerja, tak ingat dah. Minggu depan nak hadir kelas pun pagi-pagi baru tengok mesej. Lah di kelas hari ni baru masuk semula. Allah Subhanahu Wa Taala puji bila yang di langit dan di bumi keseluruhan puji Allah. Allah kata wa 'ashiyya wa hina tuzhirun. Puji Allah pada tiap-tiap waktu, tiap-tiap petang dan tiap-tiap waktu zuhur. Mana pagi, petang, mana secara keseluruhannya. Allah dipuji bila? Oleh seluruh makhluk dan pada tiap-tiap waktu yang Allah namakan sebagai 'ashiyya wa hina tuzhirun. Sama ada pada waktu asyi adalah waktu lepas matahari tergelincir sehingga seterusnya. Wa hina tuzhirun adalah waktu-waktu sebelum matahari tergelincir. Artinya keseluruhan waktu makhluk ni, semua makhluk puji Allah dan semua makhluk puji Allah pada tiap-tiap masa. Betul dah bila sebut alhamdulillahirabbil alamin, maknanya walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tuzhirun. Makna lain lagi, apakah makna alhamdu? Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah,
Tiada Tuhan yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Baginya, layak baginya alhamdu dan Dia dipuji fil ula wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bukan pagi petang ni, ayat atas sebut pagi petang. Mana tiap-tiap waktu di dunia ni. Ayat bawah Allah beritahu sama ada di dunia atau di akhirat dan sampai bila-bila keseluruhannya Allah tu bersabda alhamdu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau nak syarahkan yang betul, segala puji bagi Allah, segala apa? Segala yang dipuji oleh malaikat-malaikat yang di langit, segala pujian yang dipuji oleh semua makhluk yang berada di bumi, segala yang dipuji oleh Allah SWT pada tiap-tiap waktu, tiap-tiap keadaan di dunia ini, dan segala pujian yang ada di dunia akhirat, Rabbil Alamin. Allah layak menerimanya. Itu makna alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, kita habis sini, kita skip je depan ni. Okey, jadi natijahnya apa? Kesimpulan dia, Nabi kata, la uhsi thana'an alaik, anta kama asnaita ala nafsik. Penghujungnya, nak cerita sifat layak bagi Allah, la uhsi thana'an alaik. Nabi berdoa, doa witir ni, Nabi kata, kami ni tak mampu, aku tak mampu nak puji yang kamu dengan selayaknya. Takkan mampu menghitung banyaknya tu. La uhsi thana'an alaik, aku tak mampu puji kamu dengan selayaknya. Pujilah seluruh makhluk di atas muka bumi dan selaga yang di langit dan semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Kalimah pujian kita kepada Allah tak mampu pun mengungkapkan kesempurnaan yang ada pada Allah SWT. Allah lebih sempurna daripada apa dipuji. Kalau kita lah, katalah kita puji Prof. Syano sekarang. Ramai-ramai kita buat solat puji. Bila puji tu, Prof tengok balik, kata, ini tak betul ni, ini tak betul ni. Sebab apa? Sifat tu tak ada kat kita. Orang puji. Pujian orang pada kita, kadang-kadang lebih indah khabar daripada rupa. Kita selection balik, tak ada. Tapi puji kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana puji datang pada pujian, semua yang sempurna dari Allah dan tak layak, tak sempurna pun, lafaz kita untuk puji Allah. Kumpullah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit dan di bumi. Pada tiap-tiap waktu pagi dan petang. Kumpullah waktu dunia dan akhirat. Kumpul semua sekali. Itu pun belum sempurna untuk puji, untuk membayangkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi kata, la uhsi thana'an alaik, anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak mampu menghitung banyaknya, layaknya pujian kepada kamu. Kamu adalah seperti mana yang kamu puji diri kamu sendiri. Ini antara dalil bahawa zikir, kita nak puji Allah, mesti dengan apa yang Allah kama asnaita ala nafsik. Seperti mana yang kamu puji. Jangan buat karangan puji Allah. Dalam erti zikir. Untuk bab bukan zikir, tak apa nak buat buku ke puji Allah macam mana tulis. Tapi bab zikir, jangan zikir lafaz makhluk. Sebab apa? Lafaz kita tak mampu mengungkapkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, abang jual durian pada 2 tahun lepas, ketika 2 tahun lepas, tahun berapa tu? Beberapa tahun lepas. Ketika Tuanku Pemaisuri Agong, masa tu masa jadi lagi belum nak jadi Pemaisuri Agong. Belum jadi sultan pun. Masa tu jadi isteri pada Teguh Mahkota Pahang. Abang jual durian ni, dia offer ke makcik dengan akak ni, kak bini akak. Dipanggil Pemaisuri akak. Okey. Oleh kerana dia tak kenal siapa depan dia, dipanggil akak. Akak ke puan ke. Okay. Sebab dia tak kenal. Jadi dia kenal, dipanggil Pemaisuri Agong dengan nama akak, makcik, sebagainya. Lafaz tu pada hakikatnya, pada pandangan dia dah betul-betul, dia muliakan customer ni. Dia tarik customer, dia panggil customer, dia rasa dia dah bagikan yang terbaik dah. Nak puji sekalipun, kadang-kadang kita tak tahu, agaknya dia datin kot. Pilih datin. Hakikatnya dia Tengku Pemaisuri. Oleh kerana kita tak kenal siapakah yang di depan kita, kita tak mampu memuji dengan lafaz selayaknya. Ditambah dengan kejahilan kita untuk mengungkapkan bahasa. Kalau kita kenal sekalipun, kita tak tahu bahasa istana. Macam mana nak puji ni? Macam mana nak tak tahu, kita pun tak tahu bahasa yang selayaknya.
Jadi bab puji itu baru puji manusia di dunia. Baru puji raja, baru puji personal yang kita kenal. Macam mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk bab zikir, ulama kata, hadis ni Nabi kata, anta kama asnaita ala nafsik. Dirimu ya Allah seperti mana yang kamu puji dirimu. Ini dalil menunjukkan bahawa bab zikir mesti Allah yang puji dirinya. Sebab apa? Sebab kalimah kita, dengan pengetahuan kita tentang kalimah-kalimah ni, kesempurnaan kalimah tak mampu mengungkapkan apa yang Allah kehendaki. Sebab apa? Sebab kita tak kenal kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Kalimah alhamdu, segala puji. Kita tak kata Tuhan ni begini secara detail, tak. Kita segala puji dengan lafaz yang umum kerana ianya layak dan sempurna. Alhamdu betul-betul memenuhi makna alhamdu, iaitu dipuji dengan segala, dengan ikhlas, dengan ta'zim, dan sifat tu memang wujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, mana sesuai apa daripada hati, kalimah dan juga keadaan sebenar sesuai, tiga ni bergabung, maka kalau betul-betul itu berlaku, itu segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas insya-Allah? Jelas insya-Allah. Setelah pukul 10, minta maaf, kita buka pada soalan kejap insya-Allah. Sebab saya pukul 10.30 ada lagi temu bual. Jadi nanti insya-Allah Prof share kan temu bual di. Tadi ada Haji Ismail nak tanya apa tu? Abang Mak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Assalamualaikum. just nak tak berapa faham ni tentang apa ijazah apa Okey. yang kan Ustaz macam apa beri ijazah Okey. masa kita baca Fatihah ke apa-apa kan. Ya saya. Lepas tu dalam bacaan kita tu ada teguran kan. Ya saya. Teguran. Lepas tu katalah Ustaz kata okey, saya bagi ijazah katalah bagi kat saya tak. Okey. Lepas tu tapi apabila lepas Ustaz bagi ijazah tu, katalah saya baca still style lama lagi, tak betul lah. Maksudnya bukan kata macam Ustaz cakap lah, bukan tak sah, benda tu sah, tapi ada minor punya kesilapan lah katakan kan. Jadi apa terjadi kepada tauliah ijazah yang Ustaz bagi tu? Tu saya macam confused. Satu lagi Ustaz, mungkin at the same time benda ni macam apa beza antara ijazah dengan sanad? Okey. Kan pasal saya pernah dengar okey, masa setengah tepat tu Ustaz kata okey, saya bagi sanad you. Sanad ni ada beberapa jenis. Sanad untuk diri sendiri, sanad tak boleh ngajar orang, sanad tak boleh bagi ni kan. Jadi itu kadang-kadang saya lama dah saya nak tanya penjelasan ni, pasal kita confused lah tentang apa ni kan. Okay. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Ismail. Okey, soalan sangat cantik. Pertamanya, sebab tu ketika kita belajar tentang Quranul Karim, saya selalu ulang-ulang balik. Riwayat Hafs dan riwayat Hafs yang Hafs terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terima dengan sanadnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui di muka bumi ini secara meluas. Betul? Kalau kita baca salah tak salah, dia tidak mempengaruhi bacaan Quran. Bacaan Quran dah diketahui dah cara baca betulnya. Jadi mana kalau sekarang ni contoh saya betul bacaan tuan sekarang. Betul kan? Lepas tu lepas ni baca salah. Salah tu dengan tak betul tak mempengaruhi Quran pun. Quran sedia kekal dah diketahui secara meluas di atas muka bumi ini dengan terutamanya riwayat-riwayat dengan qiraat yang mutawatir. Dah diketahui dengan jelas. Jadi salah betul kita ni tidak mempengaruhi keaslian cara bacaan Rasulullah SAW yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Itu dengan semua riwayat lah. Sama ada riwayat Hafs ke riwayat yang lain ke mana riwayat mutawatirah. Jadi yang tinggal kat kita apa? Tinggal kat kita bab ijazah, bab sanad ni, mana aku pernah berguru, bukan aku belajar tak ada guru. Okey. Hakikatnya aku pernah berguru. Cuma bezanya orang yang ada sanad ni kata, guru aku pernah berguru dengan gurunya. Gurunya pernah berguru dengan gurunya. Sampai mana dengan jelas dengan nama, sebutan nama, siapa gurunya, sampai kepada riwayat yang kita hafal sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benteng kat situ. Jadi kita ada orang baca betul. Tapi dia bukan guru, dia dengar kaset,
ataupun dia pergi pada guru ngaji, guru ngaji ajar dia, guru ngaji dia ngajar betul dah. Tanya pada guru ngaji, saya pun belajar pada kaset dulu Ustaz. Dia sebab belajar kaset. Dia terputus. Nampak beza dia? Ada orang baca bacaan betul dia, dibetulkan, apa yang dibetulkan pada dia, dibetulkan anak muridnya, betul, dia sampai bersambung. Jadi apa yang kita belajar sampai kepada guru yang guru agung, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih nampak bezanya. Betul lah, riwayat ni ataupun ijazah ataupun sanad kita belajar ni tidak mempengaruhi pun keaslian Al-Quran ataupun tidak. Salah kita betul kita tak pengaruh pun, sebab benda tu dah tersebar di atas muka bumi ni, semua orang tahu. Cuma kita rasa kita dapat sikit, beza sikit dapat hidup kesan. Guru aku pernah belajar daripada guru dia pernah belajar daripada gurunya. Dan ini namanya sanad. Sanad diketahui jalannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya riwayat mutawatir, hadis mutawatir ke, bacaan mutawatir ke, tak perlu pun tanya sanad. Sebab apa? Benda mutawatir. Benda mutawatir dalam istilah hadis, dalam hadis mutawatir tak perlu pun cari sanad. Jadi kalau ulama ni bila jumpa satu hadis Nabi, contoh buka hadis, jumpa hadis. Hadis ni perlu jadi siapa sampaikan, kena cari sanad, jangan salah. Kalau salah sanad ni, kalau orang yang tak hafal tak betul-betul, apa yang aku hafal ni bukan daripada kata Nabi. Sebab apa? Sebab sanadnya tidak sahih. Tapi kalau hadis mutawatir, tak payah cari sanad, seluruh manusia tahu itu memang hadis Nabi. Contoh, sebagai contoh yang ringkas untuk kita faham. Alif Lam Mim. Okay. Buka surah Baqarah, bagi pada makcik kat kampung, makcik kat bandar, atuk yang zaman dulu, atuk zaman sekarang, semua baca Alif Lam Mim. Tak ada orang baca alam. Kan? Ilim ke ulum. Kenapa? Sebab bacaan Quran Karim mutawatir. Jadi ulama pun tak pernah cari dalil. Apa dalil alam? Alif Lam Mim bacanya. Keluarkan hadis. Orang yang tanya macam ni, orang yang jahil yang tanya musyarak. Ada bab dalil yang kita perlu cari dalil adalah bab-bab dia bukan mutawatir. Jadi bila dia tak mutawatir, kita perlu cari sanad yang sahih, dan sanad sahih itu menyatakan bahawa berita itu adalah sahih. Ada yang sahih, ada tak sahih. Tapi kalau mutawatir, ianya pasti sahih. Semua kiraat yang ada, yang terkenal dekat dunia ni, kiraat mutawatirah. Artinya, satu dunia orang dah tahu. Okey. Jadi yang membezakannya adalah sanad tadi. Okey, jadi sanad. Pertama, kita faham bacaan Quran, riwayat ni dah mutawatir. Pertama. Yang kedua, kita ni seronok nak belajar, nak dapatkan sanad, kita tahu guru kita belajar pada guru kita, guru kita sampai pada Rasulullah SAW. Ada beza dengan guru kita belajar pada guru kita, belajar guru dia belajar daripada kaset atau belajar daripada pakcik, dia tak tahu pakcik dia belajar dari mana, tapi dia dengar cikgu dia cakap je, ajar je, jadi ikut je. Dia dengung tak dengung, dia ataupun belajar dari mana, belajar pada buku. Belajar daripada buku kata panjangkan 2 harakat, dia pun panjang dengan sangkaan kefahaman dia terhadap buku tersebut. Jadi berbeza. Ketiga, soalan Tajidah tadi, Tajidah Ismail, apakah beza ijazah dengan sanad? Ijazah adalah antara jenis riwayat, sanad adalah jalan. Manakala ijazah menganugerahkan. Jadi, kalau saya tak anugerahkan, Tuan Haji tak tersenarai dalam sanad tadi. Bila saya mengajarkan dan saya menganugerahkan, artinya lepas ni Tuan Haji Ismail boleh ajar pada anak. Kalau belajar betul-betul, ayah ada sanad ni. Jadi boleh disenaraikan dalam sanad tersebut. Untuk generasi akan datang. Generasi akan datang akan belajar. Dia tanya, cucu kita belajar. Kalau belajar Quran dengan siapa? Dengan ayahku. Masya Allah. Dengan ayah kau, Masya Allah. Ayah kau belajar ke? Dia belajar. Dia belajar dengan gurunya. Guru dia belajar guru dia sampai pada Nabi. Jadi kita tersenarailah dalam sanad. Jadi ijazah ni proses menganugerahkan,
menganugerahkan sanad tersebut. Kalau tak dianugerahkan, macam Syekh saya, mana ayah dia anugerahkan, ijazahkan, Syekh anugerah. Ada seorang Syekh tak anugerahkan dia, tapi dia belajar, nak hampir habis dah, lepas tu Syekh dia mati, Syekh meninggal. Saya kata aku belajar Quran dengan dia, tapi dia tidak anugerahkan aku sebab syarat dia mesti aku khatamkan Quran. Sebelum sempat Syekh belajar dengan Syekh ni habis khatam, Syekh guru meninggal dulu. Guru meninggal. Jadi dia beritahu bahawa bacaan dia memang dapat dari guru dia, tapi dia tak terima sanad dan sanad tu dia kata tak bersambung. Dia cuba beritahu bacaan yang aku ajar ni memang ambil dari guru sekian dan sekian, dari segi ilmiahnya sabit. Dia belajar dari guru dia. Tapi dari sanadnya dia tak dia kata, aku dapat sanad sekian sebab tak diijazahkan, tak diberikan. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama insya-Allah. Barakallahu. Cuma ada banyaklah jenis ijazah ni. Ijazah ni ada satu yang bentuk telaqi, selepas kerja telaqi, ada kadang-kadang diberikan ijazah umum. Maksudnya diserahkan ijazah, dianugerahkan selepas guru berpuas hati dengan kemampuan. Contohnya kalau ada pelajar memang dia bacaan lebih baik daripada saya, datang-datang minta ijazah. Saya cuma dengar satu bacaan dia, okey, terima, ijazahkanlah. Bila dah puas hati dia ijazahkan. Kerana bacaan dia baik, dah selesai semua sekali, dia hanya menerima ijazah tanpa perlu telaqi. Ada yang orang yang memang betul-betul telaqi, guru telaqi sebagainya, macam-macam bentuk jenis orang yang menerima ijazah tadi. Okey, terima kasih Ustaz. Jelas apa yang diberikan. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. InsyaAllah. Okay, Ustaz, tak ada lagi ke? Boleh tutup. Okey, insyaAllah. Kita dah lambat. Okay. Terima kasih banyak-banyak semua memberikan masa tuan-tuan dan puan. Semoga Allah SWT berkatkan masa kita. Ada semasa semoga Allah SWT redha dengan usaha kita untuk ilmu, kerana memang Allah janjikan orang-orang untuk ilmu Allah akan redha dengannya, dan malaikat-malaikat memayungkan kita. Inilah yang kita harapkan. Semoga Allah SWT jadikan usaha kita untuk ilmu ini sebagai jalan untuk memudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak.